Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelayar Facebook Harian Metro. Anda kembali lagi bersama saya, Sudirman Muhammad Tahir, dan Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dan diberi peluang untuk bertemu dengan Datuk Mahathir Lokman yang masih lagi dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. So sekarang macam mana keadaan Datuk? Mungkin kita boleh kongsikan kepada semua pelayar Facebook Harian Metro sekarang. Sekarang ni saya setelah 5 hari yang kata menghadapi dilema sebagai seorang comatose person, saya terlepas sekarang dan semua dah jadi okey, dan saya pun telah orang kata berdapat hidup kembali setelah diberitahu yang saya ni konon-kononnya meninggal dunia dan saya ni telah tidak dapat menyelamatkan diri saya. Tapi Alhamdulillah semuanya telah berubah suai dan saya diberi orang kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan diri saya sebagai seorang manusia biasa. Orang kata another chance, satu chance lagi membersihkan diri saya, dan saya tidak akan orang kata mensia-siakan kehidupan saya dan menjalankan tugasan saya dengan baik. Okay. Datuk, hari pertama Datuk dilaporkan koma dan dirawat di ICU Datuk, macam-macam berita yang keluar, dan paling teruk kita dengar ada mengatakan yang Datuk Mahathir Lokman meninggal dunia. Dan Datuk dapat tahu tak maksud berita itu, maksud Datuk ada ahli keluarga menyampaikan berita itu kepada Datuk selepas Datuk sedar daripada koma? Selepas saya sedar daripada koma, saya diberitahu apa yang terjadi. Sebelum tu tidak apa-apa, dan saya rasa terkilan sedikit. Tapi saya tidak memarahi langsung orang yang berbuat sedemikian, kerana saya tak faham apakah tujuan muktamad dia berbuat demikian. Tapi kerana dia buat sedemikian, dan saya tak langsung kata malu oleh kerana dikatakan saya ni telah meninggal dunia. Saya tak menjalankan tugas meninggalkan dunia dan saya sakit dan sebagainya. So itu adalah dia punya prinsip hidup dia untuk berbuat demikian. So oleh itu saya memaafkan beliau. Okey, ini bukan perkara baru Datuk, bila mana Datuk bukan orang kata individu pertama yang terkena orang kata troll seperti sebegitu. So mungkin apa nasihat Datuk untuk pengguna-pengguna laman sosial bila mana senang-senang mengeluarkan ialah nak matikan orang kata istilahnya kita semua kalau sebagai seorang personality, kita mesti orang kata berjaga-jaga, berhati-hati dan tidak cepat orang kata get too excited, kerana kita senang akan dilemparkan pelbagai tuhmahan dan pelbagai tuduhan untuk pelbagai kegiatan yang kita buat atau kita tak buat. So oleh itu kita kena berhati-hati dan kita menjaga dan kita tumpukan perhatian kita dengan betul, dengan baik, dan sentiasa adakan jawapan-jawapan yang sebenarnya jikalau kita telah orang kata berikan satu tempat yang begitu kata merungsingkan, jikalau kita telah ditangkap ataupun dituduh membuat sesuatu yang tak betul terutamanya. Okey Datuk, orang kata ni dalam keadaan orang kata dah beransur semua Datuk So ada tak mungkin daripada doktor berapa lama lagi jangkaan yang akan berada di sini untuk dirawat? Saya tak tahu, pasal saya diberitahu saya ini dah hari minggu kedua. ke-7 ya, dan saya diberitahu yang saya akan dibuat pelbagai lagi ujian perubatan, dan oleh itu saya menghormati permintaan doktor dan saya tak akan ke mana-mana. Saya akan berada di sini dan
menjayakan setiapnya. Kerana itu adalah untuk kebaikan diri saya, dan saya seharusnya menghormati permintaan doktor-doktor yang ada di sini, supaya saya pun akan bersih daripada apa jua penyakit, baik pun penyakit tekanan darah ataupun penyakit kencing manis. Itu yang paling penting pada diri saya. Okey, sejak orang kata Datuk dirawat di hospital dan sehingga sekarang kenyataan banyak dikeluarkan oleh adik Datuk sendiri, iaitu Daniel. Dan kita juga semua sebenarnya nak mendengar sendiri cerita daripada Datuk berkenaan dengan orang kata bagaimana Datuk boleh orang kata tiba-tiba pengsan dan tidak sedarkan diri itu. Mungkin Datuk boleh share kepada semua pelayar ramai dah sekarang. tahu, tapi saya ingin ulangkan, saya tak ada di situ. Saya tidak berada di Petaling Jaya masa itu semua terjadi. Yang ada pembantu rumah saya, Ibu Nuraini, pembantu rumah saya Ibu Rahmawati, dan Ranto pekerja saya, dan anak saudara saya Mustafa Khair Johari. Dan kerana mereka lah saya mengucapkan terima kasih kerana menggunakan tanggungjawab mereka untuk memanggil pihak ambulan daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya dan menentukan perjalanan saya dari rumah Seksyen 16 Petaling Jaya hingga ke sini jalan adalah lancar, dan tak ada apa lagi yang saya nak mengucapkan, hanya terima kasih dari hati naluri. Kalau mereka tidak berbuat demikian, saya tak tahulah apa yang terjadi pada diri saya, dan barangkali saya boleh tak hidup lagi, tapi semua ni adalah di bawah tangan Tuhan, dan saya akan sentiasa mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Okey Datuk, fikirlah kita pasal kerja. Orang kata dalam pada sebenarnya tadi untuk pengetahuan semua, saya berada kat sini dan saya melihat bagaimana Datuk Mazil Luqman seorang yang orang kata memang ceria, personality kita tahu, banyak ceritanya, gelak tawanya. Macam mana soal kerja Datuk? Soal kerja, saya dah berkecimpung dalam dunia penyiaran sudah hampir 40 tahun, dan dapat orang kata 2 bintang, satu bintang di antaranya bintang sebagai best multilingual pengacara dan sebagainya. Oleh itu saya kena buat kerja dengan baik. Saya tak boleh takut dengan kerja saya, dan saya sekarang mesti menolong anak-anak muda untuk menjadi sepandai atau lebih pandai daripada saya. Dan apa yang saya boleh adalah pemberian Tuhan, dan oleh itu saya mesti berkongsi kebolehan saya kepada yang muda. Mereka nakkan tunjuk ajar ini. So sakit ni fikir lagi tak kerja ni Datuk? Nak katakan fikir kerja, saya akan fikir tentang kerjaya perkongsian, bukan kerjaya untuk bekerja untuk mendapat duit. So oleh itu saya ingin menceburkan diri ini supaya anak-anak muda dapat bertungkus lumus, bekerja keras untuk menentukan kepandaian mereka satu hari nanti untuk menjadi sebagai the new Mahathir Luqman. The one and only sebenarnya Datuk. Oh, tak boleh cakap macam itu pasal ramai orang yang boleh. Saiznya barangkali seorang, tapi kebolehannya semua. Tapi tak ada orang boleh cakap banyak bahasa tu. Itu arwah ayah saya yang quote-unquote memaksa saya untuk belajar bahasa. Dan oleh itu saya berterus lumus mengucapkan terima kasih kepada arwah ayah, arwah mak dan adik-beradik saya yang memberikan saya perangsang hidup dan untuk memberikan saya kebolehan and the floor to succeed well in languages. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak request pada Datuk, bagi anda yang orang kata rindukan Datuk Mazil Luqman, orang kata menjadi jurubahasa untuk Majlis Tilawah Al-Quran peringkat peringkat antarabangsa, boleh tak Datuk orang kata perdengarkan sikit kepada peminat-peminat Datuk yang sekarang tengah live ni? Baiklah, yang line saya selalu cakap, salam sejahtera hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana bersama-sama kami di acara malam pertama Musabaqah Tilawatil Al-Quran. Ladies and gentlemen, good evening and special welcome to the opening night
of the Musabaqah Quran or the Quran Recitation Assembly. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie d'ouverture pour tout le monde à la cérémonie d'ouverture de Quran. Dan itulah tadi ucapan saya ketika saya membuka acara Musabaqah Quran di Pusat Dagangan Dunia Putra. Itu dah dia. So saya harap anda semua, orang kata, terubat rasa rindu nak dengar kan, sebab dah lama tak muncul dekat majlis tilawah kita, insya-Allah. Dan saya juga nak mendoakan semoga Datuk Mazir akan segera sembuh. Orang kata semoga cepat orang kata keluar dan balik ke rumah. Kata dia tak boleh duduk lama kat hospital ni, Datuk Tak boleh. Pasal dah nak balik sangat dah ni. Kan dah rindu dah dekat rumah tu. InsyaAllah, so kita sama-sama doakan. Jadi kepada anda, jangan percaya kepada mana-mana berita di luar selain daripada berita mainstream yang kita ada di negara kita. Betul, Datuk? Ya, saya ucapkan anak saudara saya terima kasih kepada Siti Amira, Siti Dr. Farhana dan Siti Fadlina, dan juga anak-anak saudara saya Jazil Johari dan isterinya, dan yang paling kecil sekali Mustafa Khair, dan cucu-cucu saya iaitu Nur Madila Zahra dan Nur Madina Aisyah. Terima kasih semua pembantu-pembantu rumah pun yang telah menentukan saya selamat diangkat dan ditunjukkan tempat untuk ke hospital dan selamatkan dan kepada adik-adik angkat saya seperti Jasmine Shah, Abby, Aiman Hamsharaji dan ramai lagi. Terima kasih dari hati naluri saya. Assalamualaikum. Terima kasih, Datuk, dan sebarang berita lanjut teruskan bersama kami di Facebook Live Harian Metro dan juga portal rasmi kita di My Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.